أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu lagi untuk kita meneruskan pengajian kita dalam pelajaran tafsir Al-Quran bahagian kisah-kisah para nabi. Kita masih lagi belum selesai membicarakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan malam ini rasanya kita berada pada halaqah yang terakhir, ya. Karena kisah Nabi Yusuf ini ada 5 halaqah. Kita telah pun selesai 4 halaqah. Kita masuk halaqah yang terakhir pada malam ini, ya. Sebelum kita masuk kepada halaqah yang terakhir yang bermula pada ayat yang ke-69, ya. Di sini kita ulang kaji sedikit halaqah yang sebelum ini yang telah kita ikuti beberapa minggu yang lalu. Telah pun sama-sama kita bincang hari itu bahawa selepas keluarga, selepas abang-abang dan adik-adik Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk mencari pertolongan bekalan gandum, ya, kerana pada waktu itu dunia, ya, yang meliputi Palestin, Mesir sedang mengalami kemarau yang sangat hebat, sehingga mereka keputusan makanan. Jadi mereka ambil keputusan nak pergi ke Mesir, berjumpa dengan Raja Mesir, nak minta bantuan. Sebab mereka dapat tahu bahawa di Mesir, Raja Mesir telah pun bersiap sedia 14 tahun yang lalu, telah bersiap sedia 7 tahun yang lalu untuk berdepan dengan kemarau yang dahsyat ini. Ini telah kita baca sama-sama bagaimana Nabi Yusuf telah mengarahkan rakyatnya supaya menanam gandum selama 7 tahun dengan bersungguh-sungguh. Dan hasil gandum itu Nabi Yusuf tak bagi mereka makan semua, makan sikit saja, tetapi disimpan untuk dijadikan bekalan bagi menghadapi musim kemarau yang akan datang 7 tahun akan datang. Jadi bila tiba saja musim kemarau itu yang berlangsung selama 7 tahun, Mesir di bawah pimpinan Nabi Yusuf telah bersedia menghadapi kemarau yang dahsyat itu. Bekalan makanan yang ada pada mereka, bekalan yang mencukupi. Sebab itu orang-orang Palestin, ya, yang mana Nabi Yakub dan anak-anak dia, iaitu abang kepada Nabi Yusuf, datang ke Mesir. Mereka tak tahu yang Raja Mesir itu ialah ialah adik yang mereka khianati satu ketika dahulu, iaitu Nabi Yusuf. Lalu mereka datang berjumpa, dan Nabi Yusuf bila berjumpa dengan abang-abang dia tu, dia kenal seorang-seorang mereka tu, ya, dia kenal. Dia tahu yang ini ialah abang-abang dia yang campak dia dalam perigi buruk masa dia kecil-kecil dulu. Tapi abang dia tak kenal dia, ya. Sebab masa mereka campak Nabi Yusuf tu, Nabi Yusuf rupanya macam budak-budak, sebab budak lagi. Tapi sekarang ni Nabi Yusuf dah dewasa, dah jadi raja. Jadi mereka tak cam muka Nabi Yusuf. Adapun Nabi Yusuf, dia cam muka abang-abang dia, ya, abang-abang dia yang bengis, yang ganas, yang campak dia dalam gigi buruk dulu, dia cam satu persatu, ya. Jadi Nabi Yusuf bila tengok tu, dia bukan nak balas dendam, dia cuba untuk satukan semula keluarga dia yang sudah berpecah. Dia cuba nak kembalikan abang-abang dia yang jahat-jahat tu jadi manusia balik, jadi orang beriman balik, ya. Sebab tu dia rancang satu strategi macam mana supaya abang-abang dia ni yang dulu pernah campak dia ke dalam perigi dapat disatukan kembali. Bagaimana beliau dapat kembali semula kepada ayah dia Nabi Yakub, dan bagaimana semua adik-beradik dapat berkumpul kembali menjadi keluarga nubuah, keluarga para nabi yang solehah. Itu rancangan Nabi Yusuf, bukan dia merancang nak balas dendam atas kejahatan abang-abang dia, tidak, ya. Sebab seorang nabi, dia tidak ada langsung dalam hati dia sifat dendam. Sebab salah satu daripada sifat yang wajib ada pada nabi apa dia? Siddiq, benar dengan apa yang dia ajar pada manusia. Dia ajar pada manusia jangan berdendam, sudah pasti dia tidak pernah berdendam. Tapi dia merancang bagaimana nak himpun dengan keluarga. Lalu Nabi Yusuf buat apa? Kita dah baca dah hari itu.
Setelah dia abang-abang dia datang, Nabi Yusuf bersetuju untuk berikan mereka bantuan gandum, ya. Cuma Nabi Yusuf tak bagi banyak. Dia kata kalau kamu nak lagi gandum, kamu bawa balik dulu gandum yang ini, nanti datang lagi sekali. Datang lagi sekali aku akan bagi kamu lebih banyak gandum. Jadi Nabi Yusuf tahu bahawa mereka ni ada 12 orang adik-beradik. Tolak dia tinggal 11. Jadi Nabi Yusuf kata, ni kamu bawa 10 ekor kuda, 10 orang yang datang. Jadi 10 orang yang datang, kalau aku bagi seorang 1 kilo, dapat 10 kilo. Kamu datang bawa adik kamu seorang lagi. Mereka pun terkejut. Macam mana orang ni tahu kita ada adik kecil ni? Dia kata, kamu bawa adik kamu yang seorang lagi tu, nanti kamu jadi 11 orang semuanya. Bila 11 orang, banyak sikit kamu dapat, kan? Jadi mereka pun balik jumpa ayah dia Nabi Yaqub. Kata, ayah, Raja Mesir janji kalau kita datang sekali lagi, dia akan bagi gandum yang lebih banyak lagi. Tapi syarat kena bawa adik bongsu. Ketika itu Nabi Yaqub ni, dia Nabi, dia Rasul, dia nampak dah ini ada benda permainan belakang ni. Ya, Nabi Yaqub kata apa? Aku tak percaya dah nak lepaskan anak aku. Dulu kau kata nak bawa Yusuf masa kecil-kecil, nak bawa pergi main dekat tepi hutan. Lama-lama kau kata Yusuf kena makan dengan serigala. Ni kalau aku bagi kau bawa adik bongsu kau pula ni, besok kau bunuh dia, apa-apa berlaku kau kata serigala makan. Aku tak percaya dah, kata Nabi Yaqub. Tapi anak-anak dia berikan keyakinan kepada Nabi Yaqub. Itu cerita dulu kami orang jahat, sekarang ni kami dah jadi orang baik. Lagipun kami nak bawa adik bongsu ni pergi ke Mesir, jumpa dengan Raja Mesir. Tujuan dia supaya kita dapat gandum yang lebih banyak lagi. Itu janji Raja Mesir. So Nabi Yaqub pun akhir sekali berpuas hati, dan dia benarkan, ya, abang-abang ni bawa Bunyamin, adik bongsu ni adalah Bunyamin maksud dia. Bawalah Bunyamin sekali pergi ke Mesir untuk berjumpa dengan Raja Mesir. Mudah-mudahan kamu akan dapat gandum yang lebih banyak, supaya keluarga kita tidak kebulu di musim kemarau yang hebat ini, ya. Jadi kita berhenti di situ gitu. Kalau masih ingat lagi lah, itu ke tuan-tuan dah lupa dah. Itu ingat kan? Saya yakin orang sini dia punya ingatan lebih kuat daripada komputer, kan? Saya yakin. Jadi sebab tu saya hanya buat selayang pandang yang mudah-mudah aja, ya. Baik. Sekarang ni mari kita ikuti kisah yang seterusnya. Apa kisah seterusnya? Jadi mereka pun bawa Bunyamin bawa ke Mesir. Bila bawa ke Mesir, menghadaplah mereka Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai raja, kami dah bawa dah adik bongsu kami, ni dia. Ya, dan ni semua adik-beradik kami 11 orang dah datang dah. Hari tu kau janji kalau datang 11 orang bawa adik bongsu, kau nak bagi gandum yang lebih banyak. Nabi Yusuf kata, betul, aku akan tunaikan janji itu, ya. Ini kita boleh lihat pada ayat yang ke-69 surah Yusuf, ya. Kalau tuan-tuan berminat boleh tengok surah ini, dan kita punya pengajian akan jadi lebih dapat dipahami, ya. Surah Yusuf ayat 69. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menempatkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-samanya, sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf, oleh itu janganlah engkau berkecita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi bila abang-abang Nabi Yusuf ni datang jumpa dengan Nabi Yusuf, 11 orang sekali dengan adik bongsu dia, Nabi Yusuf tengok aja, dia kata, ni betul Bunyamin, adik bongsu aku. Jadi Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia nak Bunyamin tinggal dengan dia. Sebab apa dia nak Bunyamin tinggal dengan dia? Sebab dia nak pancing Nabi Yaqub supaya datang pula. Nabi Yaqub ada di Palestin. Nabi Yusuf nak himpunkan semula keluarga ni. Sekarang ni mula-mula abang dia 11 orang datang, abang dia 10 orang datang. Nabi Yusuf kata bawa seorang lagi cukup 11. Jadi lagi banyak gandum. Jadi alhamdulillah dah terkumpullah 11 orang. Dia dah tengok dah semua adik-beradik dia hidup lagi. Abang dia yang nakal tu, abang dia yang dengki kat dia pun ada lagi. Ni adik bongsu dia. Sekarang ni dah dapat adik-beradik. Dia nak kumpulkan bapak dia pula. Dia nak Nabi Yaqub datang juga ke Mesir. Apa cara dia? Ini permainan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni orang cerdik, ya. Dia kata ginilah, ya, kamu dah datang kan? Baik,
sekarang ni aku dah kenal kamu semua dan aku akan suruh askar aku muatkan dalam peti kamu gandum-gandum yang banyak, kamu bawa balik lah, bawa balik. Tapi Nabi Yusuf ni dia pergi bisik dengan adik bongsu dia. Macam mana cara dia bisik tu Quran tak cerita, tapi sempatlah dia berbual dengan adik bongsu dia. Apa kata dia? Dek, kau tak kenal abang ke dek? Adik dia tengok, adik dia mana kenal lah tu. Akulah Yusuf, abang kau yang abang-abang tu campak aku dalam pigi dulu. Kau ingat tak? Kita dua beradik dulu masih kecil lagi, mereka dengki dengan kita berdua. Ingat lagi tak? Ingat bang, akulah Yusuf yang mereka campak dalam pigi. Aku tak mati ya tu. Aku tak mati pun. Aku diangkat oleh orang. Akhir sekali orang jual aku di pasar hamba. Aku jadi hamba di rumah seorang menteri di Mesir. Lepas aku jadi hamba tu, aku dimasukkan dalam penjara. Lepas masuk dalam penjara, raja bermimpi, aku tolong takwilkan mimpi raja. Bila aku takwilkan mimpi raja, lalu raja pun angkat aku jadi menteri dia. Itu ceritanya. Jadi kau jangan cerita ke abang-abang kau tu bahawa aku ni Yusuf, ini rahsia kita berdua. Faham? Adik dia kata faham bang. Sebab apa adik dia kata faham, tak nak cerita? Sebab dia tahu abang-abang dia yang lain tu semua abang-abang yang boleh berubah pada bila-bila masa. Ada masa dia jadi kancil, ada masa dia jadi serigala. Ya tak? Adapun Yusuf ni, ini abang dia yang baik. Dia kata baiklah bang, ini rahsia kita jaga berdua. Yusuf kata senyap-senyap, aku ada rancangan lain. Ya. Jadi Bunyamin dah tahu yang itu abang dia, yang raja Mesir tu ialah Yusuf, abang dia yang dikhianati dulu. Tapi mereka simpan rahsia ni. Ya, apakah permainan Nabi Yusuf yang seterusnya? Kita tengok. Falamma jahazahum bijihazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayatuhal iru innakum lasariqun. Jadi bila dia dah jumpa dengan Nabi dengan Bunyamin, apa kata dia? Maka tak terkala ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian menyeru seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Nampak tu? Jadi Nabi Yusuf punya permainan, sebab dia nak pancing ayah dia Nabi Yaakob supaya datang ke Mesir pula. Dia dah beritahu dah adik bongsu dia, aku ni Yusuf abang kau, senyap-senyapnya jangan beritahu orang lain. Jadi dia pun kata kepada askar dia, sekarang ni askar, muatkan bijana, muatkan kotak-kotak mereka, tong-tong mereka dengan gandum yang banyak, biar mereka balik. Jadi bila semua gandum-gandum tu telah diletak, ya, dah penuh dah. Tentulah bila dah penuh tu tuan-tuan, mereka pun panggil lah abang-abang ini, jom tuan-tuan, sebelum kita bertolak, gandum kami dah letak dalam tong tuan-tuan semua, 11 kuda semua penuh dengan gandum. Okey, tuan-tuan boleh balik, tapi sebelum balik jom kita minum dulu. Dia ajaklah semua abang-abang dia minum. Bila dah minum tu kan, bila jadi tetamu bukan mudah nak bangun kan. Bila selagi raja tak bangun, tak boleh bangun. Jadi mereka pun diberi hidangan, makan dulu, punya baiknya Nabi Yusuf. Waktu itulah Nabi Yusuf bangun. Tak ada siapa yang sedar. Askar dia tak sedar, abang-abang dia tak sedar. Nabi Yusuf ambil bijana. Bijana tu dalam kitab tafsir kata cawan yang dia guna untuk minum, cawan diraja. Bila cawan diraja tu pastilah cantik, betul tak? Dia pergi ambil cawan diraja tu, dia pergi tempat mana? Di mana kuda-kuda tadi ada. Di situlah ada kuda-kuda abang-abang dia sekali dengan kotak-kotak gandum tadi. Lalu dia pilih kuda mana yang adik bongsu dia naik. Ya, dia pun ambil bijana tu, cawan diraja tu dia letakkan dalam tong gandum, di mana tong gandum itu dipikul oleh kuda. Kuda tu yang bawa adik bongsu dia. Lepas tu dia tutup, dia pun masuk balik dekat bilik hidangan. Makan. Makan. Saudara mara dia bila dah kenyang, ya, bila dah kenyang tuan-tuan, maka mereka pun nak berlepas. Bila nak berlepas tuan-tuan, ini permainan bermula. Ya, Panglima Raja Nabi Yusuf kata apa? Tuan, saya dapati di istana cawan diraja telah hilang. Cawan diraja telah hilang. Siapa yang ambil ni? Nabi Yusuf buat-buat, ya ke dah hilang ke?
Macam mana boleh kamu tahu hilang? Kami dah semak, biasanya dekat atas meja tu ada cawan diraja. Cawan tu cantik, ya, dah hilang. Nabi Yusuf tengok memang dah tak ada. Kamu rasa siapa yang ambil? Kata panglima dia, tak ada orang yang sehari 2 hari ni masuk keluar istana melainkan dia orang ni. Tak ada siapa yang masuk istana berurusan dengan kita yang mendekati cawan diraja melainkan orang-orang yang datang daripada Palestin nakkan gandum ni. Maka Nabi Yusuf kata, aku serahkan urusan penyiasatan ni kepada kamu, siasat. Padahal Nabi Yusuf dah tahu dah, ini permainan dia, ya. Aku serahkan kepada kamu siasat. Sekarang siapa yang ambil cawan diraja ni? Lalu panglima-panglima askar dia pun jumpa dengan abang-abang Nabi Yusuf ni, kata apa? Kamu semua tidak dibenarkan berangkat. Sebab apa? Sebab kami sudah kehilangan cawan diraja. Dan tidak ada orang yang keluar masuk tempat ni sehari 2 hari ni melainkan kamu semua. Jadi kamu semua sudah dituduh mencuri cawan diraja. Oleh itu tutup pintu semua, jangan ada siapa-siapa keluar. Kami akan buat pemeriksaan. Jadi abang-abang ni pun, abang-abang Nabi Yusuf ni memang dia tak ambil cawan tu. Dia kata, kalau gitu kamu nak cek-cek lah, kami tak takut pun. Tak takut, sebab apa? Sebab kami memang datang sini, kami dilayan oleh raja dengan baik, takkanlah kami nak khianat dia. Lagipun kami datang ke sini nak cari makanan, bukan nak cari cawan. Itu. Kalau cawan ke negeri kami pun ada, kami nak gandum. Negeri kami tak ada gandum, kami tak ambil pun. Kata askar dia, apapun kamu punya alasan, kami nak cek satu persatu. Kalau jumpa memang masak kamu. Sebab dia curi tu bukan cawan Pak Imam tu, cawan raja. Cawan diraja, maknanya benda tu orang kata harta negara lah. Istana negara punya tu. Tapi abang-abang Nabi Yusuf tak takut. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak buat. Dia kata, tuan boleh cek sekarang, silakan, kami tak takut. Nabi Yusuf duduk belakang. Nabi Yusuf tak campur. Sebab ini permainan dia. Askar dia pun tak tahu Nabi Yusuf buat apa, abang dia pun tak tahu. Ya, baik. Jom kita sambung lagi. 69, okey. Qalu waqbalu alaihim madza tafkirun. Kemudian mereka menyeru, seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah, ini sesungguhnya kamu adalah pencuri. Jadi mereka telah dipanggil, tak boleh tinggalkan tempat, pintu semua telah ditutup dan mereka sudah dituduh mencuri, ya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu, apa benda kamu yang kehilangan? Jadi abang-abang Nabi Yusuf kata apa? Kamu tuduh kami, ni apa benda yang kamu hilangnya? Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja, dan siapa yang memulangkannya akan diberi benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu. Jadi bila ditanya, kamu cari apa ni, kamu hilang apa? Kami kehilangan cupak di raja. Sua'un tu macam-macam tafsiran. Ada kata cupak, ada kata cawan di raja, tapi yang penting raja punya lah, kan? Jadi abang-abang Nabi Yusuf ni tengok, kami tak curi, ya. Lalu askar-askar ni dia guna psikologi. Dia orang pun tak nak berkasar dengan orang-orang macam ni, sebab dia tahu ini orang susah datang daripada Palestin, negeri yang kelaparan. Mereka pun tak nak menyusahkan orang. Oleh itu ginilah bang, kami tak nak susahkan abang semua, kami bagi peluang mengaku cepat. Siapa-siapa yang mengaku dia ambil cupak di raja tu, kami akan bagi hadiah kepada dia. Apa hadiah dia? Kami akan bagi gandum sebanyak yang dia ambil. Mana kalau abang mengaku, tengok gandum yang abang ambil berapa, ada 20 kilo, kami akan tambah 20 kilo lagi. Ini psikologi yang dibuat oleh polis kepada orang yang dituduh mencuri tadi. Kami tak nak pukul, kami tak nak ambil pelayar, cabut awak punya kuku, kami tak buat.
kami bagi tawaran, mengaku sekarang. Kalau mengaku, kami bukan tangkap tuan-tuan, kami lepaskan, bahkan kami bagi hadiah lagi. Apa hadiah dia? Sebanyak mana gandum yang tuan-tuan dah ambil, sebanyak itu kami akan bayar lagi, kami akan tambah lagi. Jadi agak-agaknya apa kata abang Nabi Yusuf? Dia kata, tuan bagi kami hadiah banyak mana pun, kami tak hirau, tak pandang, tak heran. Sebab apa? Sebab kami tak ambil. Kami tak ambil. Memang mereka tak ambil pun, memang tak ambil pun, ya. Jadi kata polis itu, kalau kamu pulangkan, kami sendirilah yang akan berikan pemberian itu. Hadiah tu kami bagi, jangan takut. Nampak tu? Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini, dan kami pula bukanlah pencuri. Nampak tak? Ya. Jadi kata mereka, tuan, ikut logiknya lah, tak mungkin kami yang ambil. Sebab apa? Sebab kami ni adalah orang-orang yang lapar. Orang lapar cari gandum nak makan, bukan cari cupak. Itu. Jadi takkanlah kami nak curi benda tu. Lagipun Raja Mesir telah melayan kami dengan layanan yang baik. Takkan kami nak khianat dia. Kami bukan pencuri lah tuan. Nampak tak? Jadi mereka cuba meyakinkan polis tersebut bahawa mereka tak ambil pun, ya. Dan sememangnya hakikatnya mereka tak ambil pun. Sebab mereka datang untuk cari gandum, mereka lapar. Nampak tak? Ya. Orang yang macam ni ada tak dia nak bersumpah, dia nak bersumpah angka Quran? Tak perlu dia kata. Ada tak? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ni, ada dia buat sumpah laknat. Tak ada. Sebab apa dia buat sumpah laknat? Sebab dia tahu dia tak buat. Apa nak sumpah-sumpah guna Quran? Sebab saya tak buat tuan. Hanya dengan logik akal saja mereka dah dapat bela diri dia dah. Tak perlu nak sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah ni jangan main-main. Itu untuk biasanya digunakan oleh orang yang dia bersalah tapi tak ada hujah nak sebut bahawa dia tak bersalah. Nampak? Melainkan sumpah laknat je lah. Sebab tu dalam kat sini kita tengok abang-abang Nabi Yusuf tak perlu. Dia kata, tuan, hadiah yang tuan nak bagi pun kami tak pandang. Sebab apa? Sebab kami tak ambil. Kami datang untuk cari gandum, bukan cari cupak. Nampak tu? Kalau hadiah yang diberi pun mereka tak nak, apatah lagi mereka nak bersumpah-sumpah. Tak payah sumpah-sumpah dah, ya. Qalu fama jaza'u in kuntum kadhibin. Orang-orang menteri bertanya, maka apa balasan pencuri jika kamu berdusta? Ini polis punya kerja. Kata polis tadi, bang, saya bagi tawaran pertama, iaitu kalau abang ambil, mengaku. Bila mengaku, kami bagi hadiah. Tapi kalau abang semua tak nak mengaku, kami akan cek. Kalau kami jumpa, kamu tahu tak apa balasan yang kamu akan dapat? Ini mainan gertak. Dia dah mula gertak dah, ya. Mula-mula ajak cara baik, tak nak mengaku. Sekarang dia dah mula gertak. Kami akan cek. Baik mengaku sekarang. Kalau mengaku, kami tak hukum, kami lepaskan, kami bagi hadiah lagi. Tapi kalau kami cek, kami jumpa, abang-abang tahu tak apa hukuman dia akan dapat? Abang-abang bukan ambil cawan Pak Imam tau, ambil cawan diraja. Tahu tak apa akibat dia? Dia dah mula gertak, ya. Tapi gertakan ini tak ditakuti oleh abang-abang Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab mereka tak buat. Bila tak buat, tak salah, nak takut apa? Berani kerana benar, kan? Jadi polis pun mula dah gertak dah. Qalu fama jaza'uhu in kuntum kadhibin. Orang-orang menteri bertanya, maka apa balasan pencuri jika kamu berdusta? Dah gertak dah. Qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh kadzalika najzi adh-dhalimin. Mereka menjawab, balasannya, sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi kata abang Nabi Yusuf, abang-abang Nabi Yusuf ni mereka beriman dengan Nabi Yakub.
Ya, abang-abang Nabi Yusuf, mereka ni orang-orang yang beriman dengan ajaran Nabi Yakub. Jadi polis Nabi Yusuf kata apa? Kami dekat Mesir ni ada undang-undang. Undang-undang kami, orang mencuri begini. Dia punya hukuman dia. Tapi kami tak nak gunakan undang-undang kami. Kami nak guna undang-undang kamu. Sebab kamu orang yang beriman kepada Nabi Yakub, kamu beriman kepada kitab Taurat. Jadi kami nak tanya, apa hukuman dalam agama kamu kalau orang mencuri? Jadi polis pun dapat arahan daripada Nabi Yusuf. Sebab apa Nabi Yusuf tak nak guna undang-undang Mesir? Sebab Nabi Yusuf ni dia seorang rasul. Mana boleh guna undang-undang manusia sedangkan undang-undang Allah ada. Sebab tu dia suruh abang-abang, dia tanya abang-abang Nabi Yakub, Nabi Yusuf, apa ajaran dalam ajaran kamu dalam kitab Taurat, orang mencuri apa balasannya? Sedangkan Nabi Yusuf ada undang-undang yang digunakan di negeri Mesir, tapi undang-undang tu ciptaan manusia. Seorang rasul takkan pakai undang-undang ciptaan manusia. Nampak tu? Sebab itu dia kata, kami tak nak guna undang-undang Mesir. Kalau guna undang-undang Mesir, ini undang-undang manusia. Quran tak cerita apa undang-undang Mesir tu. Tapi yang Quran nak ceritanya bahawa Nabi Yusuf tidak mau gunakan undang-undang manusia. Dia nak guna undang-undang yang ada dalam kitab Taurat, undang-undang Allah. Sebab tu dia tanya, abang-abang semua, kamu semua beriman pada Taurat kan? Kami nak tanya satu soalan. Dalam agama kamu kalau orang mencuri, apa hukumannya? Kata abang Nabi Yusuf, dalam agama kami iaitu agama Islam lah ya. Abang-abang Nabi Yusuf tu Islam, bukan Yahudi. Dalam agama kami, siapa-siapa yang didapati mencuri, maka orang itu akan dijadikan hamba. Dia kena bayar dengan diri dia. Mana jadi bayar dengan diri apa dia? Dia mesti jadi hamba kepada orang yang dia curi. Itu mengikut syariat Nabi Yakub alaihissalam. Maka polis berkata, kami bersetuju peraturan ini dijadikan balasannya. Jadi kami akan cek siapa-siapa yang kami jumpa cupak dalam kuda dia akan jadi hamba kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak tu permainan Nabi Yusuf ya. Kita tunggu azan dulu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة والبعث المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi mereka pun telah bersetuju hukuman yang akan diberikan mesti mengikut hukuman kitab Taurat, bukan hukuman mengikut undang-undang kerajaan Mesir. Ya, ini atas permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab tu dia bertanya kepada abang-abangnya. Maka bila dah setuju, maka pemeriksaan pun mula dilakukan. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li yusufa ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Maka Yusuf pun mulalah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya Bunyamin. Ya, jadi Nabi Yusuf pun mula memeriksa. Dia mula periksa, dia tak periksa tempat barang adik dia Bunyamin, nanti nampak sangatlah. Dia periksa dulu tempat barang abang-abang dia yang lain. Periksa tak ada, periksa tak ada. Ya, 10 orang dia periksa, tak ada pun cupak diraja kat dalam bakul mereka. Last sekali baru dia sampai kepada kuda yang membawa kotak gandum milik adik dia Bunyamin. Bila Nabi Yusuf seluk aja, didapati cupak itu berada dalam kotak gandum milik adik dia Bunyamin. Bila diangkat, Nabi Yusuf kata, ni apa ni? Ni apa ni? Kamu kata kamu tak mencuri, ni saya jumpa ni. Ni apa ni? Ketika itu abang-abang dia tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak kata apa dah. Lalu bila cawan cupak diraja itu dijumpai di dalam bekas kotak yang dimiliki oleh adik dia Bunyamin, maka ketika itu mereka telah pun sepakat bahawa orang yang didapati mencuri, dia akan dijadikan hamba kepada mangsa pencurian. Jadi maknanya Bunyamin akan tinggal dengan Nabi Yusuf dan akan kekal menjadi hamba Nabi Yusuf. Nampak tak? Inilah permainan Nabi Yusuf. Siapa pun tak tahu permainan ini. Ya? Yang kita pun tak tahu. Kalau Allah tak beritahu, kita pun tak tahu. Sebab itulah tuan-tuan, ayat seperti ini menjadi dalil bahawa Quran itu bukan ditulis dengan tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita tak reti membaca, Nabi kita tak reti menulis. Macam mana Nabi boleh cerita benda seteliti ini, sedetail ini? Nampak tak? Ya? Baik. Jadi bila dah jumpa benda tu, dijatuhkanlah hukuman Bunyamin mesti jadi hamba kepada Nabi Yusuf. Dengan cara ini dapatlah Nabi Yusuf duduk dengan adik bongsu kesayangan dia. Ya. Apa kata Allah? Kadzalika kidna li Yusufa. Demikianlah kami jayakan rancangan Nabi Yusuf. Allah kata apa? Allah kata, bagus tindakan kamu wahai Yusuf, kami telah jayakan rancangan kamu. Maknanya permainan Nabi Yusuf ini permainan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kata, macam mana Allah boleh redha permainan Nabi Yusuf ni? Ya. Tidakkah Nabi Yusuf telah berbohong dekat sini? Nampak tak? Tidakkah Nabi Yusuf telah berbohong dekat sini? Kan, tidakkah Nabi Yusuf telah menzalimi orang dekat sini? Sebenarnya tidak ada apa-apa unsur penzaliman pun. Kan Nabi Yusuf telah jumpa adik dia awal-awal tadi. Dia dah beritahu bahawa aku ni abang kamu Yusuf. Ya. Dan adik dia kata jangan beritahu benda ni kepada abang-abang yang lain. Bunyamin bersetuju. Sebab apa dia bersetuju? Sebab dia tahu abang-abang dia yang lain tu orang-orang yang susah untuk dipercayai. Jadi bila dah ada Nabi Yusuf, lebih baik dia duduk dengan Nabi Yusuf, selamat diri dia. Jadi cuma nak mengalihkan pandangan tu, Nabi Yusuf buat permainan seperti ini dan akhirnya dia berjaya. Dan niat Nabi Yusuf bukan untuk memecah belahkan abang-abang adik-beradik dia. Niat dia ialah untuk memancing Nabi Yakub supaya datang ke Mesir. Sebab tu dia tangkap dulu Bunyamin, adik bongsu dia, untuk jadi hamba dia di istana. Tapi bukan jadi hamba pun, itu hanya sebagai syarat saja.
Ya. Cuba kita lihat apa kata Nabi Yusuf. Maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. Kalaulah Nabi Yusuf ikut undang-undang kerajaan Mesir, nescaya dia takkan dapat memiliki adik dia yang bongsu tadi. Tapi oleh kerana dia mengikut peraturan kitab Taurat, setiap yang mencuri akan jadi hamba kepada mangsa pencurian, maka dengan sebab itu dapatlah dia memiliki adik dia tadi. Ya, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan apabila kita bergantung dan menggunakan peraturan-peraturan Allah, pasti kita akan dapat manfaatnya, pasti kita akan dapat kelebihannya. Ya, Allah kata apa? Kalau Nabi Yusuf gunakan peraturan manusia yang dibuat oleh kerajaan Mesir, dia takkan dapat berjumpa dengan adik dia. Sebab apa? Sebab mungkin dalam kerajaan Mesir, orang yang mencuri mungkin akan dibunuh, orang yang mencuri mungkin akan dipotong tangan. Lepas dipotong tangan, dia balik semula ke Mesir. Tetapi oleh kerana Nabi Yusuf guna peraturan kitab Taurat, orang mencuri mesti jadi hamba kepada mangsa pencurian. Maka dengan sebab itu dia dapat memiliki adik dia. Ya, baik. Cuba kita lihat yang lain lagi. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Jadi mereka berkata, kalau dia mencuri maka tidak pelik, kerana sesungguhnya saudara kandungnya juga dulu pernah mencuri. Siapa? Nabi Yusuf. Mendengar kata-kata yang menyinggung itu, maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya dan tidak menyatakan kepada mereka, sambil berkata dalam hati, kamulah yang lebih buruk keadaannya dan Allah mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Jadi abang-abang Nabi Yusuf ni, bila Nabi Yusuf dah jumpa cupak tu dalam kotak gandum adik dia, ni saya jumpa ni, kamu kata kamu tak mencuri. Abang-abang Nabi Yusuf tak ada hujah nak menjawab, tak ada hujah nak jawab. Apa kita nak jawab ni? Kita dah kata tadi yang kita tak mencuri. Tiba-tiba cupak tu dijumpai juga dalam bakul adik dia. Baik, tengok ni. Ni Allah Ta'ala nak cerita, inilah dia manusia. Ya, ini perangai manusia. Dia kata apa? Oh, kalau adik kami yang mencuri tak pelik lah. Sebab apa? Sebab abang dia dulu pun pencuri juga. Maksud abang ni siapa dia? Nabi Yusuf lah. Dia tak tahu yang depan tu Nabi Yusuf tu. Nampak tak? Maknanya kami ni orang-orang yang bersih, kami tak mencuri. Sebab apa? Sebab mereka berdua ni memang kami ni satu bapa, tapi kami lain mak lain-lain. Sampai peringkat itu mereka nak membersihkan diri mereka. Ya, kalau Bunyamin kena tangkap kerana mencuri tak pelik. Sebab apa? Sebab abang dia dulu pun pencuri, itu Nabi Yusuf. Mak muda tu. Adapun kami yang lain ni kami baik. Sebab apa? Kami ni daripada mak yang lain, mereka berdua daripada mak yang lain. Dia tak sedar yang Nabi Yusuf lah depan dia tu. Nabi Yusuf pun kalau tuan-tuan jadi Nabi Yusuf agaknya apa nak buat? Nabi Yusuf pun menyembunyikan perasaan marah dia. Marah lah sebab apa? Sebab dituduh dia mencuri. Kan? Padahal Nabi Yusuf takkan dia mencuri, sebab seorang rasul, walaupun ketika kecil Allah Ta'ala akan jaga dia daripada perbuatan-perbuatan yang tak elok. Tapi abang dia demi nak melepaskan diri mereka, dia kata kami tak mencuri, yang ini memang baka pencuri ni, ini memang baka pencuri ni. Sebab abang dia dulu pun mencuri, dia pun mencuri. Apa kata Quran? Quran sebut ketika dia tuduh Nabi Yusuf mencuri, Nabi Yusuf telah menyembunyikan perasaan marah dia. Fa asarra walam yubdilah lahum. Nabi Yusuf tidak menampakkan kemarahan diri dia. Nabi Yusuf tutup. Itu. Walaupun dalam hati marah tu, tapi Nabi Yusuf tetap tak zahirkan kemarahan dia. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf ada rancangan yang lebih besar lagi. Apa dia? Dia nak satukan semua mereka ni. Dia nak ayah dia Nabi Yaqub datang ke Mesir jadi keluarga yang bahagia semula. Kalaulah ketika tu Nabi Yusuf mengamuk, itu dia ambilnya apa-apa, dia baling, maka rancangan tidak akan jadi. Maka dia tutup marah dia. Cuma Nabi Yusuf berkata dalam hati, oh sedap kata orang jahat, mu tu lagi jahat. Itu maksud dia gitu.
Itu. Apa kata Nabi Yusuf dalam hati dia, kata apa? Qala antum syarrum makana. Sebenarnya kamulah yang lebih jahat. Sedap duk tuding orang kata yang ni jahat. Kamulah dulu yang campak aku dalam gigi buruk. Kamulah dulu yang berdengki dengan aku. Bila ayah selalu ambil perhatian aku, kamu dengki dengan aku sampai kamu sanggup bunuh aku. Tapi Nabi Yusuf dia cakap dalam hati. Itu. Dia tak zahirkan. Dia tak mengamuk. Sabar. Sebab apa? Sebab dia ada rancangan yang lebih besar, iaitu nak menyatukan keluarga yang telah berpecah belah ini. Nampak tu ya. Jadi bukan mudah untuk menyatukan keluarga yang sudah berpecah belah. Ya, letak nama keluarga senang gitu. Macam saya letak keluarga Muhammad Huda, senang gitu. Kita boleh letak, tapi nak satukan bukan mudah ya. Baik. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Allah mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Baik, seterusnya. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka pun merayu dengan berkata, wahai Datuk Menteri, sesungguhnya ia, yakni Bunyamin, mempunyai bapa yang sudah tua, lagi berpangkat. Oleh itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami memandangmu daripada orang yang sentiasa berbudi. Jadi bila Bunyamin ni akan dijadikan hamba Nabi Yusuf, bermakna Bunyamin tak boleh balik. Bila kata tak boleh balik, abang-abang Nabi Yusuf ni dah takut. Sebab apa? Sebab dia janji dengan Nabi Yakub hari itu, mereka akan jaga Bunyamin elok-elok. Sebab masa mereka minta daripada Nabi Yakub nak bawa Bunyamin ke Mesir, Nabi Yakub kata, aku tak bagi. Sebab dulu kamu janji nak jaga Yusuf, Yusuf hilang. Kamu kata dia kena makan serigala. Besok Bunyamin pun sama juga kamu buat. Tak ya, kami akan bawa balik dia ke rumah, ayah jangan takut. Tiba-tiba adik dia Bunyamin ditahan di Mesir. Bila mereka balik jumpa ayah dia Nabi Yakub, apa mereka nak cakap? Ayah dia akan kata apa? Sahlah kamu ni penipu. Sebab itu mereka merancang, tak apalah, kita jumpa dengan Raja Mesir ni, mintalah tukar orang. Dia kata apa? Tuan, Bunyamin ni dia ada bapa yang dah tua dekat Palestin. Kesian bapa dia sayang kat dia. Boleh tak tukar? Biarlah kami ditahan tetapi Bunyamin dibenarkan balik. Sebab mereka tak sanggup dikatakan pembohong oleh bapa dia. Ya. Lalu dia pun pujilah melangit Nabi Yusuf. Kami kenal kamu wahai raja, kamu ni orang yang muhsin, orang yang sangat baik. Please kasihanilah kami. Nampak tak? Sedangkan Nabi Yusuf dah tahu ini orang bila nakkan pertolongan orang, lembut gigi daripada lidah lagi. Dia tahu ini semua ini mat sakau semua ni, aku tak percayalah kau orang. Tapi Nabi Yusuf dia diam, dia tahu dah. Ini baru betul lah tu. Kita jangan dibenarkan diri kita ditipu dua kali tu. Nabi Yusuf dah tahu dah ini semua penipu ni, aku takkan benarkan diri aku ditipu lagi. Inilah pendidikan yang Nabi Yusuf ajarkan kita. Jangan biar diri kita ditipu dua kali, kan? Tapi itulah kadang-kadang manusia ni, dia letak cashier. Dek, engkau jadi cashier dia. Orang bayar, lepas orang makan bayar engkau, kau jaga. Baiklah bang. Orang makan punya banyak, kita dah target dah. Untung hari ni kutipan paling tidak 3,000. Tiba-tiba bila tutup mesin tu, bang, hari ni 1,000 je bang. CCTV tangkap tengok, banyak ni tu. Bang, hari ni untuk 1,000 je bang. Kalau orang cerdik, kita akan pecat dia. Macam mana boleh 1,000 sedangkan hari ni orang makan punya banyak? Kan? Sah dia menipu. Tapi itulah kita ni. Tak apalah dik, engkau jadi cashier pun tak apa, engkau menipu pun tak apa, asalkan cukup bulan kau bayar zakat. Sanggup biarkan diri dia ditipu semata-mata orang ni, engkau menipu pun tak apa, paling tidak engkau bayar zakat. La ilaha illallah. Ini otak yang telah dipajak. Ini dipanggil apa? Ini otak manusia yang telah dipajak oleh orang lain. Orang tu dah jelas menipu, cashier tu dah jelas menipu, kita letak dia lagi jadi cashier. Yang bodohnya siapa? Cashier kita. Tak okey lah bodoh. Inilah kita. Ya.
Inilah kita. Tak boleh cecat sebab dia tu anak saudara saya. Inilah kita. Budak tu dah jelas menipu. Kita rela diri kita ditipu kali kedua. Nabi Yusuf ajar kita dalam ayat ini, aku seorang Nabi tak rela diri aku ditipu kali kedua. Sekali dia dah tipu aku, kali kedua tidak. Sebab tu dia kata kat abang-abang dia merayu, wahai tuan, tuan kan orang baik, tolonglah lepaskan kami, tukar. Nabi Yusuf kata, aku kenal kau semua, tapi dia tak sebut lah, dia sebut dalam hati je ya. Qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal la zalimun. Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapa pun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Kata Nabi Yusuf, aku berlindung dengan Allah daripada menghukum orang yang tak bersalah. Aku hanya menghukum orang yang aku jumpa cupak tu berada bersama dia. Cuba tuan-tuan tengok ayat Nabi Yusuf ini. Ini ayat seorang Nabi. Kalau orang biasa dah, dia kata apa? Saya hanya menghukum orang yang mencuri. Nabi Yusuf tak tuduh pun adik dia mencuri. Dia kata apa? Saya hanya menghukum orang yang dijumpai padanya cupak tersebut. Sebab yang letaknya Nabi Yusuf, bukan adik dia yang ambil. Cuma ini permainan. Jadi Nabi Yusuf dia sangat berjimat cermat di dalam berkata-kata. Dia kata, minta maaf, aku berlindung dengan Allah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Yang bersalah dia ni, kami jumpa cupak dalam tempat dia, bukan kamu. Jadi kamu tak bersalah, apa saya nak hukum kamu pula? Jadi saya akan hukum dia, kamu boleh balik. Jadi ini ketegasan Nabi Yusuf ya. Saya takkan tukar, kamu rayulah macam mana pun, kami takkan tukar. Ini pendirian kami. Ini kehebatan Nabi Yusuf ya. Dirayu macam mana pun, dipuji pun tidak lembik tengkuk dia. Baik, seterusnya sikit lagi. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu wa ma farrattum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya, mereka pun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Berkatalah ketua mereka, ini saudara yang sulung, tidakkah kamu ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji daripada kamu yang dikuatkan dengan nama Allah, dan dahulu kamu pun telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dengan perkara menjaga keselamatan Yusuf. Oleh itu aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri Mesir ini sehingga bapaku izinkan aku kembali. Sehingga Allah menghukum bagiku untuk meninggalkan negeri ini, dan dialah hakim yang seadil-adilnya. Jadi bila Nabi Yusuf tolak, awak tak boleh ambil Bunyamin akan kekal di Mesir sebagai hamba saya, awak semua boleh balik. Maka mereka pun kata, tak boleh pujuk dah raja ni. Ini jenis raja yang tak boleh dipujuk ya, sorong apa pun dia tetap macam itu pendiriannya. Oleh itu mereka pun bermesyuarat. Berkatalah abang yang paling besar ya, dalam tafsir kata abang yang paling besar ni lah abang yang ada simpati kepada Nabi Yusuf. Sebab masa mereka mesyuarat dulu-dulu, mereka cadang nak bunuh Nabi Yusuf, tapi abang yang besar ni lah kata, kita jangan bunuh dia, kita campak dia dalam pergi buruk. Kalau dia sempat hidup, hiduplah, jangan bunuh dia. Ini abang yang paling besar, abang yang paling simpati dengan Nabi Yusuf. Dia kata ginilah, sekarang ni kita nak pujuk raja tak makan pujuk. Jadi kalau kita balik semula ke Palestin, jumpa ayah kita dah janji dengan ayah kita hari tu nak bawa balik Bunyamin. Kita berjanji dengan nama Allah. Aku tak nak dikatakan orang yang membohong, berdusta. Dulu kita buat Yusuf, kita janji dengan ayah kita nak bawa Yusuf pergi main-main, lepas tu kita letak Yusuf dalam perigi. Ayah kita tak percaya kat kita. Sekarang ni kalau kita tak bawa balik Bunyamin, ayah kita lagi tak percaya kat kita. Jelas kita ni pembohong. Oleh itu beginilah, aku takkan tinggalkan negeri Mesir, aku tak nak balik ke Palestin. Aku tak sanggup jumpa ayah. Ayah kata aku pembohong, aku tak sanggup. Oleh sebab itu dia kata pada adik-beradik dia, aku akan duduk di Mesir, takkan balik selagi Allah tidak selesaikan masalah ini. Jadi dia suruh adik-beradik dia balik.
Baliklah kamu, aku tak nak balik. Ya, ini orang yang ada marwah. Tu, ni orang yang ada marwah diri. Itu dia rasa dia bersalah. Dah janji dengan ayah hari tu nak jaga Bunyamin, tiba-tiba Bunyamin terlepas juga daripada penjagaan mereka. Dia rasa bersalah dan dia tak nak balik dah. Ya. Tapi orang yang tak ada marwah ni tuan-tuan, dia buat 1000 kali salah pun dia selamba je, lamba tebal muka dia. Ya. Baik. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kembalilah kamu kepada bapa kamu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui, dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang gaib. Abang sulung kata, balik engkau jumpa ayah, beritahu ayah Bunyamin tak boleh balik sebab dia telah dituduh mencuri, dan kami semua abang-abangnya, kami menjadi saksi bahawa Bunyamin tidak mencuri. Tetapi nak buat macam mana, kami tak boleh menjaga dia 24 jam, dan perkara-perkara yang gaib yang akan berlaku akan datang kami tak boleh jangka. Memang kami berjanji pada ayah nak bawa balik Bunyamin, tapi kami tidak boleh menjangka benda yang akan berlaku di masa akan datang. So berilah alasan itu kepada bapak kita, jangan bohong-bohong lagi. Abang sulung pesan, jangan bohong dengan ayah, cerita benda sebenar. Mudah-mudahan ayah boleh terima, ya. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah ia, tidaklah benar apa yang kamu katakan itu, bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu sesuatu perkara yang kamu rancangkan. Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku, sesungguhnya dialah jua yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bila mereka balik, mereka beritahu Nabi Yakub, ayah mereka yang dah buta dah. Nabi Yakub masa tu dah buta. Dalam tafsir kata sebab apa Nabi Yakub buta? Sebab dia terlalu sedih menangisi pemergian Yusuf alaihissalam, sampai dia buta, punya sedihnya banyak menangis, ya. Jadi mereka balik beritahulah ayah dia, wahai ayah, Bunyamin pun tak boleh balik nampaknya, dia telah dituduh mencuri. Nak buat macam mana ya, kami tak boleh jaga dia 24 jam. Nabi Yakub tak terima alasan itu. Nabi Yakub kata, kamu ni memang pembohong. Seperti mana kamu rancang untuk Yusuf dulu, kamu rancang untuk Bunyamin. Apa yang kamu nak ni? Nampak? Jadi Nabi Yakub pun kata, aku tak percaya dengan kamu, aku serahkan benda ni pada Allah dan aku akan bersabar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan himpunkan kembali keluarga ini yang telah berpecah. Gitu, ya. Jadi Nabi Yakub, dia pada ketika itu dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia nak pergi ke Mesir, dia buta, jalan pun tak nampak. Dia nak kata apa? Lalu dia kata, kamu ni aku dah ada pengalaman dengan kamu. Dulu kamu buat Yusuf dan tak mustahil kamu buat Bunyamin pun benda yang sama. Oleh itu aku akan bersabar sehingga Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya. InsyaAllah, kata Nabi Yakub, Allah Ta'ala akan himpunkan semula keluarga yang telah berpecah ini. Ya. Jadi seolah-olahnya di sini tuan-tuan, Nabi Yakub sudah dapat melihat secara laduni, ya, dia bagaikan telah pun boleh membaca permainan ini. Tapi dia tak sebut dululah, dia tengok dulu. Ya, seorang nabi dia tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu benda gaib. Nabi Yakub pun tak tahu benda gaib. Cuma pengalaman hidup dia yang lama tu, dia dapat membaca sesuatu. Ini mesti ada sesuatu yang telah dirancang di sebalik perkara yang berlaku ini. InsyaAllah aku akan sabar. Aku akan sabar menunggu pertolongan Allah. Keluarga yang berpecah ini akan dapat disatukan balik. Kamu tengoklah nanti. Jadi cuba kita tengok tuan-tuan, Nabi Yakub serahkan benda ni pada Allah. Ya Allah, aku dah buta, aku tak boleh buat apa-apa. Sekarang ni aku serahkan perkara ni kepada engkau. Tolong satukan kembali keluarga aku yang dah berpecah ini. Tuan-tuan, bila kita serahkan benda kepada Allah, bulat-bulat kepada Allah, ketika itulah Allah akan menguruskan segala-galanya.
Selagi kita tak serahkan masalah kita kepada Allah, kita rasa kita boleh selesaikan, Allah akan kata, engkau buatlah sendiri, kau tak nak bergantung kepada aku, kau tak nak bertawakal kepada aku, kamu buatlah ikut pandai kamu. Tapi Nabi Yaqub, dia tahu bahawa dia tak boleh buat apa-apa dah. Ya, 2 orang anak dia telah bercerai daripada dia. Dia harapkan pagar makan padi, apa nak buat? Sebab itu dia serah pada Allah. Ya Allah, aku serah pada engkau ya Allah, tapi aku yakin engkau akan satukan semula keluarga kami yang telah berpecah ini. Jadi insya-Allah pengajian akan datang, kita nak tengok pula bagaimana permainan Allah Ta'ala, bagaimana Allah mengatur pula untuk menyatukan keluarga ini, dan bagaimana mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahawa 11 bintang dan matahari sujud kepada dia. Benda tu akan dikotakan tidak lama lagi. Bagaimana mimpi tersebut dapat direalisasikan, kita tengok nanti dalam pengajian yang akan datang insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Dan sebelum saya menutup pengajian ini, ada satu berita gembira untuk tuan-tuan. Apa berita gembira tu? Lepas ceramah nanti, lepas solat isyak, pergilah ke meja kat belakang tu. Ya, ada isteri saya, anak kami pun ada kat situ. Tuan-tuan boleh ambil telefon, pergi ambil QR code. Bila tuan-tuan ambil QR code tu, tuan-tuan terdaftar untuk menjadi ahli kelab WhatsApp tafsir Al-Quran. Sekarang ni bila tuan-tuan jadi ahli, pukul 7.30 pagi aja insya-Allah link akan masuk. Tuan-tuan tekan link tu, tuan-tuan dapat mendengar tadabbur Al-Quran selama setengah jam dari Isnin sampai hari Jumaat. Ya, jadi pergi ambil, jangan lepaskan peluang ini. Kalau tuan-tuan terlepas mendengar pada waktu pagi, tuan-tuan boleh dengar pada waktu petang ulangan dia. Kami sediakan rancangan ulangan. Ulangan dia tu dengan video, dengan latar belakang dia. Kalau saya cerita tentang neraka, ada gambar seolah-olah api neraka. Kalau saya cerita tentang gunung, ada gambar gunung. Kita buat video agar lebih hidup. Dan tuan-tuan ambil video ini, sharekan dengan kawan-kawan, supaya maklumat tentang Al-Quran ini sampai kepada teman-teman kita. Sebab ramai teman-teman kita yang masih lagi belum berpeluang datang ke masjid, mungkin kerana mereka sibuk, ya, mungkin kerana mereka sakit. Kita hantar video ni kepada mereka biar mereka dengar tafsir Al-Quran. Sekarang ini kita baru selesai mentafsirkan surah Al-A'la. Surah Al-A'la baru je habis. Esok kita akan mulakan surah yang baru. Ya, begitulah seterusnya sehingga habis Al-Quran 30 juzuk. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Percuma saya tak minta tuan-tuan bayar apa-apa, cuma nak minta tuan-tuan tolong doakan agar saya dapat diberikan kesihatan yang baik, dapat habiskan 30 juzuk dalam tafsiran ini, mudah-mudahan insya-Allah ya. Jadi jangan lupa pergi ke sana tu. Jadi sementara kita pergi ambil telefon untuk ambil QR code tu, kalau tengok apa-apa benda yang boleh dibawa balik, bawa balik. Itu. Malam ni nampaknya tuan-tuan bertuah kerana ada buah rutop yang segar. Rutop yang segar, bukan buah kurma, buah rutop. Yang tu tuan-tuan bawa balik, dia sejuk lagi. Ya, ambillah seorang 2-3 kotak ke 5 kotak pun tak apa, saya tak marah. Cuma kalau ambil tu kena bayarlah, jangan lari gitu aja. Ya. Kemudian ada lagi kopi, tuan-tuan nak dengar tafsir kena minum kopi ya tu. Ada macam-macam kopi kat belakang tu. Tuan-tuan nak rasa pun boleh rasa. Maka dengan itu kita dapat tolong, saya tolong tuan-tuan, tuan-tuan tolong kami. Barulah guru-guru agama ni dapat bergerak dengan lebih pantas lagi tuan-tuan ya. Jadi kita sama-sama tolong menolong, mudah-mudahan itulah yang dikatakan wasta'inu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan kebajikan. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana kau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.